Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lin wa tadhkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wa istifadah. Wa hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa du'a ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالعلي العظيم ربنا افتح بيننا وبين بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, masih lagi Allah Taala beri peluang kepada kita untuk bersama-sama kita mengkaji dan juga kita mengulang kaji, iaitu sebuah matan Sulan Munawwarah fi ilmi mantiq, ataupun bicara tentang ilmu mantiq. Dan insya-Allah pada malam ini kita cuba habiskan muqaddimah matan Sulam. Ya, moga-moga insya-Allah kita cuba habiskan. Walaupun matan Sulam ini muqaddimah dia agak panjang, tetapi insya-Allah kita cuba sedaya mana mungkin walaupun kita laju-laju, kita mohon kepada Allah Taala kita tidak larilah daripada ibarat pengarang kitab sendiri, kerana di dalam muqaddimah matan Sulam ini yang paling susah untuk kita pegang adalah ibarat pengarang. Kerana kebanyakannya di dalam syarih-syarih kalau melibatkan pendahuluan ataupun muqaddimah, kebanyakan syarih-syarih mereka sangat menjaga ibarat pengarang. Maksudnya apa ibarat pengarang ini? Maksudnya ibarat pengarang yang hendak dikemukakan, pengarang yang hendak dimaksudkan, ataupun apa yang pengarang hendak bagi tahu kepada kita. Maka kebanyakan syarih-syarih mereka sangat menjaga kalau muqaddimah sesuatu matan supaya tidak terkeluar daripada ruang lingkup daripada murak pengarang. Kalau perbahasan dalaman itu lain, mungkin ada i'tirad ataupun ada ra' di antara satu sama lain, syarih dengan matan atau ba'as, itu biasa. Tetapi kalau melibatkan muqaddimah, ini tidak boleh kita katakan ta'wil, taswi melebihi daripada kehendak pengarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Man khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man hazal maqamatil ula Muhammadin sayyidi kulli muqtafa al-Arabi Hashimi Mustafa salla alaihi Allahu madama hija yakhudu min bahri ma'ani lujajah wa alihi wa sahbihi zawil huda man syubbihu bi anjumin fi ihtida wa ba'du fal muntiqu boleh juga, fal mantiqu boleh juga. Lil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisani fayasimu afkara an ghayyil khata wa an daqiqil fahmi yakshiful ghita
fahaka min usulihi qawa'ida tajma'u min fununihi qawa'ida. Samaituhu bisulami munawraqi yurqa bihi sama'u ilmi mantiqi. Wallahu arju an yakuna khalisan liwajhihil karim lisan wa an yakuna nafi'an lil mubtadi mutawwi. Bismillahirrahmanirrahim. Man khassana bi khairi man qad ursila. Yang mana siman-siman yang mana Allah, ini khassana man ini jadi pada badal pada dhamir yang mansub, pada badal pada man dhamir yang mansub. Jadi yang mana Allah, iaitu mengkhususkan, khassana man yang mengkhususkan, bi khairi man ianya man dengan makna Allah lah. Di sini dhamir kehendak. Man dengan makna Allah akan mana? Qad ursila, akan kita iaitu muashir muslimin Islam. Wa khairi man dengan sebaik-baik, wa khairi man dengan sebaik-baik iman, iaitu siman itu kembali kepada Rasul. Sebaik-baik siman iaitu Rasul, hazal maqamatil ula, yang sungguh akan dianya dengan makna Rasul tu siman itu. Dan sebaik-baik siman Rasul tu yang terkumpul, hazal maqa, yang terkumpul ianya siman akan segala maqamati dengan maratib dengan makna martabat. Maqamati akan segala martabat yang ula, yang tinggi. Maka di sini kalau kita lihat man khassana ini adalah man isim mausul yang mana badal daripada dhamir ma'mul, badal daripada dhamir ma'mul, iaitulah nahmaduhu, kembali kepada pujian bagi Allah. Maka siman dhamir di sini adalah dhamir isim mausul badal daripada dhamir ma'mul. Dhamir ma'mul iaitu nahmaduhu, iaitu kembali kepada Allah. Kemudian khassana itu kita katakan man khassana mu'asyar muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan, khassana mengkhususkan kepada kita umat Islam ada bi khairi man qad ursila, iaitu sebaik-baik siman, sebaik-baik orang qad ursila, yang mana orang itu meliputi segala-galanya, iaitulah itlaq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu di dalam bait ini Allah Subhanahu wa taala dia memberikan secara khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah umat akhir zaman, iaitu seorang rasul yang bernama Muhammad. Yang mana Nabi Muhammad ini seorang manusia yang paling kita katakan paling baik. Kalau di dalam matan-matan disebutkan man khassana ini iaitulah ataupun bi khairi man qad ursila ja'alana mukhtasain bi khairi mursalin, iaitulah menjadikan terkhusus, Allah Subhanahu wa taala menjadikan penamaan khusus itu kepada Nabi Muhammad untuk umat akhir zaman. Maksudnya diutusnya Rasulullah ini adalah terkhusus, sangat khusus. Tidak diberikan kepada umat-umat yang lain melainkan umat akhir zaman, iaitulah umat
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita. Maka sebab itu darjat, sebaik-baik darjat ataupun setinggi-tinggi darjat, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis. Muhammadin sayyidi kulli muqtafa al-arabiyyi hashimiyyi mustafa. Yang mana sebaik-baik Muhammad ini dia jatuh pada tiga cara i'rab. Yang pertama, boleh kita buat Muhammad tu jadi kalau jadi jar, maka dia jadi badal daripada khair. Yang mana yang baik? Iaitu Muhammad. Yang kedua, boleh juga Muhammadin kita buat jadi rafa'. Kita i'rab rafa', iaitulah khabar mahzuf. Khabar mahzuf. Kemudian boleh juga Muhammadin kita buat pada nasab. Kita buat pada nasab. Boleh. Boleh baca Muhammadin, boleh baca Muhammadun, boleh baca Muhammadan. Kalau buat jar Muhammadin, kita buat badal pada kata khair. Kalau buat Muhammad ini i'rab pada rafa', maka kita jadikan dia khabar mahzuf. Itu Muhammad. Maka dibaca rafa' Muhammadun. Kalaulah kita buat i'rab nasab, maka boleh juga Muhammadan. Boleh baca tiga baris, Muhammadan, Muhammadun, Muhammadin. Tetapi kalau di dalam bait kita adalah Muhammadin, iaitu musannif menjadikan Muhammadin ini tarkib harfun jar. I'rab jar, iaitu badal daripada khair. Manusia yang baik. Manusia mana yang baik? Iaitu Muhammad. Maka badal jadi badal pada kata khair. Maka bait kita ini baris bawah. Saya tak tahulah tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat baris dia baris bawah ke baris berapa. Maka ada 3 baris, depan, atas dan juga bawah. Maka bait kita ini baris bawah, iaitu musannif menjadikan Muhammad ini badal daripada khairin. Sayyidi. Sayyidi kulli muqtafa al-arabiyyi hashimiyyi mustafa. Kita baca makna dululah. Yang mana sebaik-baik siman, iaitu Nabi Muhammad, penghulu tiap-tiap kulli muqtafa, penghulu ataupun ketua bagi tiap-tiap muqtafa, yakni yang diikut akan dianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi yang dibangsakan kepada al-arabi, ini jatuh sifat pada Muhammad. Lagi yang bersifat dengan Arab, iaitu berbangsa Arab. Lagi yang dibangsakan kepada Bani Hashim. Lagi yang dipilihkan al-Mustafa akan dianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad ini adalah nabi yang terpilih. Maka kulli muqtafa ini dia jatuh pada isim maf'ul. Maka bila mana kulli muqtafa jatuh isim maf'ul, maka dia jatuh pada takdir mutabik ulama dan juga anbiya. Maka sekalian ulama daripada zaman nabi-nabi yang terdahulu dan juga anbiya yang terdahulu sebelum lahirnya Rasulullah, maka kesemua sekali kulli muqtafa, semua sekali menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan makna apa? Sayyid, iaitu ketua bagi seluruh umat. Tak kira Nabi Adam, Nabi Idris, seluruh anbiya, maka menjadi umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Arabiyyi itu jatuh sifat pada Muhammad. Jatuh sifat pada Muhammad.
Kemudian kalau kita lihat kalimah sayyid ataupun perkataan sayyid, ini dia sebagai kalimah mutabik. Kalimah mutabik, iaitu kalimah yang kita katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berbangsa Arab. Berbangsa Arab secara khusus. Maksudnya Nabi Muhammad ini dilahirkan di dalam bangsa Arab dengan percakapannya orang Arab. Itu secara khusus bagi Nabi Muhammad. Dan umat manusia secara umum. Maksudnya umat manusia ini secara umum. Dan juga kalau kita katakan bangsa yang paling mulia di dunia ini adalah Bani Hashim, tidak ada bangsa lain. Maka sebab itu di antara bangsa-bangsa yang kita katakan terpilih dan juga paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka adalah bangsa Bani Hashim yang paling mulia. Maka sebab itu Nabi Muhammad ini bila sebut kulli muqtafa, dia tidak lain dan tidak bukan menjadi penghulu, ketua bagi sekalian umat daripada Nabi Adam sampailah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu bila sebut kulli muqtafa, dia menjadi isim maf'ul, maka jatuh pada takdir mutabik anbiya dan juga para ulama. Tu. Habis. Shalla alaihi lahu madama hijah yakhudu min bahri ma'ani lujajah. Telah memberi rahmat. Shalla alaihi, telah memberi rahmat atasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, madama hija, oleh Allah selama-lama, kekallah akal yang menyalim, yang kita kata gini, yang berenang ataupun yang menyelam, boleh juga yang menyelam, ianya akal, yakhudu daripada laut, min bahri daripada laut, ma'ani lujaja yang kita kata yang bergelombang, yang bergelombang. Shalla alaihi lahu madama hijah, telah memberi rahmat atasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah madama hijah, oleh Allah selama-lama kekallah akal yang berenang ianya akal, min bahri daripada laut, ma'ani lujaja laut makna-makna yang bergelombang. Maka shalla ini di sini adalah dengan makna rahmat. Maka bila sebut shalla, maka dia pecah kepada tiga. Kalau shalla itu menuruti maksud daripada perkalaman Allah Subhanahu wa taala, maka dia membawa erti rahmat. Kalau shalla ini daripada percakapan manusia jin, maka dia membawa erti kepada doa. Dan kemudian kalau shalla ini keluar daripada lisan malaikat, maka dia bererti dengan maknaan doa, dengan maknaan istighfar. Maka shalla di sini jatuh kepada takdir rahmat. Allah Subhanahu wa taala hendak memberi rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wa sahbihi zawil huda man syubbihu bi anjumin fi ihtida. Wa alihi dan atas keluarganya Nabi Muhammad
wa sahbihi dan sahabatnya Nabi Muhammad zawil huda yang terpetunjuklah yang terpetunjuklah man syubbihu yang mana sahabat siman itu yang disamakan akan mereka itu siman sahabat tu bi anjumin fi ihtida dengan bintang-bintang pada ihtida pada terpetunjuk. Maka di sini wa ahlihi kita panggil ahli dengan makna nabiyyu fi maqamid du'a, iaitu Nabi SAW memberi doa ataupun meminta doa kepada Allah agar diselamatkan segala sahabat-sahabat dia dan juga ahli keluarga dia daripada ada api neraka dan juga keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Ini bermaksud doa. Ali dengan makna doa ataupun nabiyyu fi maqami doa. Maknanya seluruh. Sebahagian pandangan ulama kata seluruh, bukan setakat Ali dengan makna keluarga dia dan juga sahabat dia. Seluruh umat dia, kulli mu'minin taqiyan. Seluruh umat dia adalah didoakan oleh Rasulullah untuk menjadi mukmin semuanya. Wasahbihi. Wasahbihi, maka wasahbihi dia jatuh pada isim jamak dengan makna sahib, ataupun sahabi. Ataupun manijtama'a bihi mu'minan bih. Manijtama'a bihi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bih. Sekalian, seluruhnya umat Nabi Muhammad itu adalah semuanya didoakan oleh Rasulullah, semuanya menjadi mukmin, seluruhnya menjadi mukmin. Habis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada sahabat dia ataupun memuji sahabat dia ibarat seperti bintang. Kalau dilihat di dalam matan itu, mansyubbihu bi anjumin fi ihtida, dengan makna mansyubbihu, dengan makna menzahirkan penyerupaan siman-siman sahabat itu seperti bintang-bintang. Maka ini bersabit pada satu sabda Nabi SAW sebut, ashabi kan nujumi bi ayyihim ihtadaitum. Bermula sahabatku bagaikan bintang-bintang. Bagaikan bintang-bintang. Maka apabila kamu ikuti, pastilah kamu akan terpetunjuk. Maksudnya, setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang patut diikut iaitulah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut dalil, dari sudut gaya perwatakan, dari sudut kita katakan hujjahan, maka selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka yang patut dijadikan sandaran adalah kaul daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama juga tentang kes tarawih, yang mana Sayyidina Umar melakukan tarawih 23. Maka ini menjadi terpetunjuk bahawa sabit kepada hadis ini bahawa mengikuti sahabat Rasulullah, maka kita akan mendapat terpetunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh kita katakan sahabat ini juga kepada badal daripada hadis Rasulullah. Dia tidak menjadi hadis tetapi menjadi badal, ataupun dikatakan satu nama khusus dengan athar, perkataan sahabat-sahabat. Maka perkataan sahabat-sahabat ini kalau dilihat secara zahirah maknan hadis,
maka perkataan sahabat juga perlu diambil kira, juga perlu diambil penting. Maka kita sekarang ini tidak mengambil penting. Bila sebut sahabat Nabi, maka kita buat lekeh. Jangan menyakiti sahabat Nabi sama seperti kita menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam bait ini kita ada beberapa persoalan. Yang pertama, kita kena lihat. Kalau kita lihat di dalam bait ini, iaitu kalimah khassana. Maka kalimah khassana ini dia menjadi ke mana kita katakan dhamir kalimah khassana? Terkhususnya. Terkhususnya sahabat-sahabat. Ataupun dengan makna khassana bi khairi man. Wa alihi wa sahbihi zawil huda man syubbihu bi anjumin fi ihtida. Kalau kita lihat di dalam bait ini, tidak ada dinyatakan khassana, iaitu terkhususnya ataupun dhamir bagi khassana. Maka kalau kita lihat secara nyata bahawa kemanakah dalil bagi ataupun madlul dhamir bagi khassana? Satu. Kedua, di dalam bait ini ataupun di dalam bait yang sebelum ini, bi khairi man, di dalam bait sebelum ini ada disebutkan, iaitu bait yang sebelum ini, man khassana bi khairi man qad ursila. Kalimah khassana itu ke mana dhamir dia ataupun madlul bagi dhamir khassana. Itu satu. Yang kedua, kalimah bi khairi man qad ursila, maka secara kefahaman kita boleh katakan qad bi khairi man qad ursila itu sama dengan makna sayyidi kulli muqtafa, iaitu sama maksud dengan makna tiap-tiap yang diikuti ataupun tiap-tiap yang terkhusus ataupun orang yang diikuti. Tu. Maka timbul pertanyaan, kenapa tak ada kita katakan, kenapa kita tak katakan satu sahaja dengan makna bi khairi man, ataupun kita pilih satu-satu? Kenapa perlu disamakan? Itu yang kedua. Qad ursila bi khairi man qad ursila dengan sayyidi kulli muqtafa. Secara kefahaman maksudnya adalah sama, iaitu orang yang terkhusus ataupun orang yang diikuti. Itu yang kedua. Persoalan yang ketiga di dalam bait, ketiga bait daripada man khassana, pak bait man khassana bi khairi man qad ursila sampailah bait man syubbihu bi anjumin fi ihtida. Soalan yang ketiga, kalau kita lihat di dalam man shalla, kenapa musannif dia pakai, kita katakan ada kait pada solawat. Ada kait pada solawat. Shalla alaihi lahu madamahija. Kenapa ada kait? Iaitu perkaitan. Kait dengan makna solawat, iaitu selama akal itu masih kita katakan memikirkan makna yang mendalam. Kenapa tidak diberikan makna umum saja? Itu yang ketiga soalan. Yang keempat, di dalam bait ini juga, kenapa musannif dia mendahulukan al, iaitu wa alihi wa sahbihi, mendahulukan kalimah al
daripada sahabat. Kerana kalau kita lihat di kalangan sahabat, ada sahabat yang paling mulia makhluk Allah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Bakar. Kenapa didahulukan iaitu ahli keluarga dia, sedangkan maratib daripada martabat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, iaitu Abu Bakar. Kenapa didahulukan sedangkan Abu Bakar tergolong di kalangan sahabat? Itu pertanyaannya. Maka keempat pertanyaan ini di dalam bait 4 bait ini. Daripada man khassana sampailah wa alihi wa sahbihi zawil huda man syubihu bi anjumin fi ihtida. Kemudian soalan yang pertama tadi, kita katakan ke manakah dhamir kalimah khassana? Man khassana bi khairi man. Kalimah khassana itu ke mana madlul dia? Jawab dia adalah sah, kita katakan ada dua pandangan di sini. Yang pertama, madlul dia sah, kita kata bagi khassana, Allah Subhanahu wa ta'ala menutuskan, mengkhususkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat akhir zaman. Yang pertama sah, kita katakan madlul bagi kalimah khassana itu diberikan kepada umat al-ijabah, iaitu umat yang telah Islam lah. Kemudian sah juga kita katakan khassana ini madlul kepada orang dipanggil ummatud da'wah, iaitu orang kafir, orang yang belum Islam, yang perlu kepada dakwah. Maka para ulama di sini memilih dua. Boleh kita katakan bagi ummah al-ijabah, iaitu orang yang telah Islam, dan juga khassana ini boleh madlul dhamir kepada da'awatu ummah ataupun ummatud da'wah, iaitu ummah yang didakwahkan, iaitu orang yang kafir, yang belum Islam. Maka bila mana kita katakan ummatud da'wah, maka khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diutuskan bagi akhir zaman ini juga kepada ummatud da'wah, iaitu orang kafir. Maka ia bersabit pada satu ayat. Allah Subhanahu wa taala sebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lil alamin. Maka ini bersabit pada ayat ini. Maka ayat ini menjadi dalil bagi kata sah, kita katakan madlul khassana itu, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkhusus juga kita katakan bagi ummatud da'wah, iaitu orang kafir, iaitulah bersabit pada satu ayat. Allah Subhanahu wa taala sebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka ayat ini digunakan di sini. Ini boleh dilihat di dalam kutub-kutub syarih, di dalam Idahul Mubham, juga di dalam Qaisi pun ada. Maka madlul di sini boleh keluar dua. Satu, yang pertama sah kepada al-ijabah, yang kedua ummatu da'wah. Soalan yang kedua, kalau kita katakan kenapa bi khairi man qad ursila, itu secara makna sama dengan kulla ataupun sayyidi kulla muqtafa. Sama makna. Kenapa tidak katakan dengan satu makna saja, iaitu bi khairi man, iaitu sebaik-baik Tuhan. Sebaik-baik Tuhan. Maka jawab dia adalah kerana wasah pada siyadah, iaitulah kita menandakan umum risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan anbiya dan juga mursalin ini juga termasuk di dalam umat sekalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia. Kerana apa? Kerana
Nabi Muhammad ini kita katakan sayyid kulla muqtafa. Tuhan pula dah. Ketua bagi tiap-tiap urusan. Kenapa? Satu, dia soalan dia payah sebenarnya. Dia tak payah, cuma kita tak faham. Hamba sendiri tak faham. Satu, kenapa musannif mengatakan bi khairi man qad ursila? Itu sama makna dengan kulla sayyidi kulla muqtafa. Sama makna. Sama makna dua tu. Kenapa musannif dia menyamakan makna kedua-dua lafaz ini? Alasan dia adalah kerana seluruh, kita katakan wasaf pada siyadah, itu adalah menandakan umum bagi risalah Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Seluruh anbiya dan juga para ulama yang terdahulu lahir dia, maka juga termasuk di dalam umat Rasulullah SAW. Maka sebab itu musannif menyamakan lafaz qad ursila bi khairi man qad ursila dengan kulla muqtafa. Maka menyamakan dua ini dengan sebab wasaf pada siyadah itu menandakan ataupun alamat bagi umum risalah. Maksudnya kesemua sekali umat yang daripada nabi yang terdahulu, semua itu di bawah panji Rasulullah menjadi kulla muqtafa ataupun sayyid bagi seluruh umat. Itu. Masuk akal tau. Masuk akal lah. Kerana mati ini apa kita katakan ibarat di dalam bait. Kemudian soalan yang ketiga, kenapa musannif dia mengkaitkan salawat itu dengan madamat akal itu masih kita katakan memikirkan makna-makna yang sangat dalam. Kenapa musannif mengkaitkan salawat dengan akal yang memikirkan sedalam-dalamnya? Maka jawabnya adalah musannif jawab di dalam bait ini, walaupun dalam bait salla alaihi lahu madama hijah, telah memberi rahmat atasnya Nabi Muhammad oleh Allah selama kekallah akal yang menyelam atau berenang ianya akal. Maka kalau lihat di sini, madama hijah ini dia menjadi kait pada solat. Kalau lihat secara zahirah, makna zahirah, maka dijawab musannif, solat di sini tidak ada kaitan. Walaupun kita lihat di dalam bait salla alaihi lahu madama hijah, madama hijah ini dia menjadi kait bagi solat, iaitu Allah, iaitu solat. Dan musannif nak mengatakan kaitan dengan hijah, madama hijah. Maka jawab dia tidak ada kait. Solat di sini tidak ada kait dengan madama hijah. Tidak ada kait dengan madama hijah. Maksudnya adalah untuk musannif meletakkan bait salla alaihi lahu madama hijah, iaitulah musannif nak katakan, nak mengumumkan salawat pada sekalian waktu. Itu satu. Ini sebagai di dalam kaedah, kalau di dalam Idhahul Mubham sebut al-arabu iza aradu ta'bida au aradu bil lafzi muqayyadi. Itu dalam Idhahul Mubham. Kaedah sebut orang Arab yang kata benda itu satu kaedah dalam Idhahul Mubham. Apa kaedah dia? Al-arabu iza aradu ta'bida aw radu bil lafzi muqayyadi. Orang Arab ni
dia menghubungkan sesuatu untuk selama-lama mereka mendatangi dengan suatu lafaz yang terkait. Orang Arab dia terkadang-kadang dia letak solat dalam satu lafaz itu, dia meletakkan satu kaitan dengan solat. Itu peramalan orang Arab. Ini satu kaedah di dalam Idhah Mubham, boleh lihatlah. Maka jawab musannif, salla alaihi lahu madama hija, di sini adalah tidak ada kait salla dengan madama hija. Maksudnya dengan makna memikirkan dengan makna-makna yang mendalam, itu tidak ada kaitan dengan salawat. Kerana musannif meletakkan salawat dan disambungkan dengan perkataan madama hija adalah nak mengumumkan salawat itu boleh dilakukan di mana-mana dan di waktu mana pun. Itu satu. Yang kedua, dia bersabit pada satu kaedah, ini disebut di dalam Idhah Mubham, boleh dilihat. Al-Arabu iza aradu ta'bida awradu bilafzi muqayyadi. Iaitu orang Arab, dia beramal, iaitu bila mana dia sebut salawat, dia menghubungkan kaitan. Dia menghubungkan kaitan dengan sesuatu lafaz yang ada kait, tapi tidak ada kait sebenarnya. Tidak ada kait. Ini peramalan orang Arab. Maka tidak ada qayyid di antara salla dengan madama hija, tidak ada kait. Dia berbeza-beza. Tidak ada salla dengan makna nak selawat dengan makna nak memikirkan sedalam lain, tidak. Ini permaknaan yang berbeza. Kemudian soalan yang terakhir adalah yang keempat tadi. Kenapa musannif dia mendahulukan wa ali daripada sahabat? Kalau kita lihat dalam bait wa alihi wa sahbihi zawil huda. Kenapa musannif mendahulukan kalimah al dibandingkan sahbih ataupun sahabat? Kerana umum yang kita tahu, orang yang paling mulia selepas wafatnya Rasulullah SAW mengikut tertib adalah Abu Bakar. Sedangkan Abu Bakar termasuk di dalam sahabat Rasulullah SAW. Maka jawab dia adalah musannif menyebutkan salla di sini ini atas al, iaitu berdasarkan nas. Rasulullah SAW sebut Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Sedangkan sahabat itu adalah qiyas bagi al. Maksudnya menyebutkan al itu mengikuti nas, dan menyebutkan wasahbihi selepas pada itu adalah menjadi qiyas bagi al, ataupun menjadi mutabik bagi al. Maka musannif mendahulukan wa alihi wa sahbihi. Maka musannif tak mendahulukan wa sahbihi wa al, tidak. Musannif mendahulukan wa al dan juga wa sahbihi. Kerana wa al itu mengikuti sabda Rasulullah dan juga wa sahbihi itu mengikuti al ataupun dikiaskan dengan al. Payah sikit tu. Tak payah. Tak payah. Ya sikit ni. Ini sebagai gambaran dalam matang-matang yang kita baca. Habis. Wa ba'du fal mantiqu lil janani. Wa ba'du fal mantiqu lil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisani. Dan sesudah basmalah, hamdalah, salawat dan salam tu, wa ba'du tu, fal mantiqu, maka bermula mantiq. Maka bermula mantiq, sinahlah. Maka bermula mantiq lil janani, bagi hati itu, bermula nisbatuhu, nisbahnya mantiq, kan nahwi lil lisani, itu seperti nahu, bagai lidah. Tu. Maka wa ba'du tu jatuh pada kata zarah zaman lah. Seperti kata ja'a zaidun ba'dal amrin. Sama lah tu. Bermula si Zaid, bermula datanglah si Zaid itu selepas Umar.
Ini dipanggil wa ba'du, ini adalah zaraf zaman. Seperti mana kata contoh ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun ba'dal amrin. Bermula datanglah si Zaid itu selepas pada Umar. Contoh dia. Ini dipanggil zaraf zaman. Maka wa ba'du ini selepas pada kata sesudah kita menyebutkan salawat, basmalah, alhamdulillah, doa dan sebagainya itu wa ba'du. Wa ba'du. Ataupun boleh juga kita buat zaraf makan. Boleh. Itu tak masalah. Itu contoh. Fal mantiqu lil janani. Fal mantiqu lil janani. Maka bermula ilmu mantiq. Fal mantiqu ini ataupun mantiqu ini dia menjadi fa itu fa ibtidak lah jadi ya. Mantiqu dia jadi masdar mimi. Masdar mimi iaitu yutlaqu bi ishtiraki ala nutqun bi makna lafzi. Iaitulah fal mantiqu dengan makna lafaz. Bermula mantiq dengan makna nutuk bertutur ataupun berfikir. Idrak nutkun mantiq idrak berfikir. Bermula fikiran ataupun bermula fikir ataupun bermula ilmu mantiq itu bagai hati. Lil janani seperti hati. Seperti hati. Maka ilmu mantiq ini dia seperti hati. Seperti hati. Nisbah macam mana? Nisbatuhu kan nahwi lil lisani. Seperti ilmu nahu. Seperti contoh ilmu nahu bagi perkataan. Contoh kalau ilmu nahu dia melibatkan kepada kesalahan pembicaraan. Maksudnya kita dapat menjaga sesuatu perkataan ataupun pertuturan di dalam bahasa Arab ataupun pembacaan kita Arab, kita boleh menjaga daripada kesalahan dan kita mengikuti kaedah-kaedah yang ditetapkan di dalam ilmu nahwu. Maka di dalam ilmu mantiq adalah ilmu yang berdasarkan fikiran, maka kalaulah kita mengikuti berdasarkan kehendak-kehendak kaedah di dalam ilmu mantiq, maka kita akan menjaga fikiran kita daripada memikirkan perkara-perkara yang merosakkan dan perkara-perkara yang tidak baik. Maka nisbah kepada ataupun disamakan kepada ilmu nahu. Ilmu nahu adalah ilmu yang menjaga pertuturan ataupun percakapan seharian ataupun percakapan di dalam bahasa Arab atau pembacaan dalam kitab bahasa Arab. Setelah bila mana? Setelah bila memahami kaedah-kaedah bahasa Arab. Sama juga di dalam ilmu mantiq. Setelah memahami kaedah-kaedah ilmu mantiq, maka kita akan menjaga fikiran kita daripada fikir yang bukan-bukan, yang aqim, yang tidak ada natijah. Maka itu sebagai pembayangan mubayyinat kalam. Kemudian fayasimu afkaran ghayyil khata. Ini yang perlu kita ambil. Bait ini yang perlu kita ambil penting sedikit. Fayasimu afkaran ghayyil khata wa an daqiqil fahmi yakshiful ghita. Maka memelihara ianya mantiq. Fayasimu afkaran, maka memelihara ianya mantiq, iaitu fikiran. Akan jadi maf'ul, akan fikiran daripada sesat, ghayyil khata. Dan daripada sekecil, wa'an daqiqil fahmi, dan daripada sekecil-kecil faham, yakshiful ghita, lagi terbuka ianya mantiq, akan yang ghita, yang tertutup. Yang tertutup. Maka di sini dia tubik beberapa perkara yang perlu kita tahu.
Yang pertama, ilmu mantiq ini, di dalam bait ini, musannif nak menerangkan kepada kita ada beberapa hal yang perlu kita ambil garis panduan. Ataupun ambil perkara yang penting. Ataupun ambil, kita katakan, kefahaman ibarat di dalam bait ini. Yang pertama, musannif nak mengatakan bahawa ilmu mantiq ni dia dapat mengawal fikiran daripada terjerumus kesalahan seseorang yang tidak rasikh, yang tidak rasikh. Maksudnya ilmu mantiq ini dia boleh mengawal seseorang yang belum rasikh dengan sesuatu kaedah. Maka bila mana dia telah pandai di dalam ilmu mantiq, maka ilmu mantiq ini dia akan mengawal fikiran dia menjadi rasikh. Seperti dengan kaedah nahwu lah. Contoh, kita kata kaedah nahwu sebut gini. Saya beri contoh lah kaedah. Kita panggil dalam bait ini, musannif nak kata ilmu mantiq ni. Contoh dalam ilmu nahwu, kalau kalimah ghayyi, dalam bait ini, fayaqsimu afkaru an ghayyi. Maka kalimah ghayyi ini adalah dia kena diidafah kepada khata'. Maka bila mana ghayyi itu diidafah kepada khata', maka ia termasuk di dalam idafah am kepada khas. Kerana ghayyi itu dia bermakna sesat. Sedangkan khata' itu adalah bahagian daripada kesesatan. Itu beza. Ini contoh. Ghayyi, asal ghayyi itu adalah dia kena diidafah kepada khata'. Maka bila mana ghayyi itu diidafah kepada khata', maka jumlah ini termasuk di dalam ada jumlah idafah am kepada khusus. Kerana perkataan ghayyi itu dengan makna sesak. Ghayyi dengan makna sesak. Sedangkan khata' itu adalah bahagian daripada sesak. Itu dengan makna idafah am kepada khas. Sama juga dengan ilmu mantiq. Ilmu mantiq. Yang kedua, dengan ilmu mantiq, kita dapat memahami surah-surah ataupun taswir-taswir yang sangat, kita kata, daqiq, yang sangat halus. Dan kita susah untuk kita faham, kerana bila mana kita berdasarkan, kita bercakap ataupun kita memahami surah-surah di dalam kitab berdasarkan kaedah orang yang mempelajari ilmu mantiq, maka taswir makna bagi sesuatu kalam ataupun kitab dia berubah-ubah. Berubah-ubah. Maka yang susah akan jadi mudah, yang tertutup akan jadi terbuka. Maka inilah isyarah kepada wa'an daqiqil fahmi. Maka dengan ilmu mantiq, seseorang yang kita katakan sukar nak memahami ibarat-ibarat surah-surah di dalam kitab-kitab para ulama, dengan memahami kaedah ilmu mantiq, maka kita akan melihat melalui ilmu mantiq ataupun kaedah ilmu mantiq, kita akan melihat makna-makna bagi kalam ataupun surah berubah-ubah. Yang susah akan menjadi mudah, yang tertutup akan jadi terbuka. Inilah bait ataupun isyarat bagi kata daqiqil fahmi. Daqiqil fahmi. Maka bait ini ada dua perkara tadi yang perlu kita tahu. Yang pertama, ilmu mantiq dia boleh mengawal. Dia boleh mengawal fikiran agar tidak terjerumus kepada kesalahan bila mana dia sudah mengawal kaedah ilmu mantiq. Seperti contoh orang yang sudah mengawal ilmu nahwu ataupun kaedah ilmu nahwu. Contoh dalam bait ini, ghayyi dan khata'. Maka ghayyi ini dia adalah
idafah kepada khata'. Ghayi ini idafah kepada khata'. Tak? Maka jumlah ghayi dengan khata' ini adalah termasuk daripada jumlah idafah am kepada khusus. Idafah am kepada khusus. Kerana ghayi ini adalah sesak. Makna sesak. Sedangkan khata' itu adalah bahagian daripada kesesatan. Maka bila mana kita memahami kedua-dua ini, kita sudah faham. Ghayi ini adalah khusus, sedangkan khata' itu adalah umum. Bahagian daripada sesak. Dan ghayi itu adalah sesak, kesesatan. Maka bila mana begitu, kita nampak dah melalui kaedah idafah umum kepada khusus, kita nampak dah kalimah ini adalah kita katakan suku-suku kefahaman. Dan yang kedua, dengan ilmu mantiq kita dapat memahami surah-surah yang sangat halus, yang mana sukar kita untuk kita yang mana surah itu sukar untuk kita faham. Maka bila mana kita memahami sesuatu kalam berdasarkan kaedah ilmu mantiq, maka yang susah akan jadi mudah, yang payah akan menjadi mudah, yang tertutup akan menjadi terbuka. Maka itulah isyarat bagi kata bait ini daqiqil fahmi ataupun wa'an daqiqil fahmi, iaitu sehalus-halus fikiran ataupun sehalus-halus kefahaman. Maka tidak hairan para ulama yang terdahulu mereka mengarang kitab-kitab berjilid-jilid. Adalah salah satu kemahiran para ulama yang terdahulu, mereka ini menguasai mantiq. Mereka menjadikan mantiq ini sebagai alat untuk berinteraksi dengan kitab-kitab ataupun berinteraksi dengan matang-matang. Kalau ulama syarih ataupun hasyiah, mereka berinteraksi dengan syarah. Kalau bagi hasyiah, kalau bagi syarih, dia berinteraksi dengan matan-matan para ulama. Maka melalui matan yang kecil, maka para ulama dia menggunakan mantiq untuk memahami ataupun mempercabangkan surah-surah yang ada di dalam matan. Maka tidak hairan para ulama mereka mengarang 2 jilid, 3 jilid kitab daripada sekecil matan. Kerana apa? Mereka memainkan kita katakan memainkan kaedah ilmu mantiq. Kita mungkin sekarang ini sudah asing. Sebahagian orang daripada kita mengatakan ilmu mantiq adalah sesat, falsafah. Maka ini adalah tuduhan yang sangat liar, bahkan tuduhan yang sangat menyalahi daripada kaedah keilmuan Islam. Maka kaedah ini mantiq ini adalah salah satu kaedah yang perlu kita faham, yang perlu kita tahu, yang mana para ulama yang terdahulu menggunakan mantiq ini untuk berinteraksi dengan kalam-kalam daripada Al-Quran, juga daripada hadis, juga kalau pensyarih daripada matan, dan juga hasyiah daripada syarih. Maka sebab itu kita tidak boleh menidakkan ilmu mantiq. Dengan ilmu mantiq seseorang boleh kita katakan menipu. Dengan ilmu mantiq kita boleh katakan dilihat daripada muqaddimatain, 2 muqaddimah, iaitu muqaddimah awal, muqaddimah tsani ataupun muqaddimah sughra, muqaddimah kubra. Daripada kedua-dua muqaddimah ini dia akan menatijahkan. Contoh saya kata semalam, al-alamu hadis. Al-alamul hadis itu natijah. Al-alamul hadis. Ini adalah natijah daripada 2 muqaddimah. Apa 2 muqaddimah? Iaitu daripada muqaddimah yang pertama, al-alamu mutaghayyir. Bermula alam itu yang berubah. Wa kullu mutaghayyirun hadis. Dan bermula yang berubah itu hadis. Maka daripada 2 muqaddimah ini, maka terhasillah natijah yang dipanggil al-alamu hadisun. Iaitu bermula alam itu yang baru. Maka daripada dua muqaddimah ini, maka menimbulkan natijah. Dan di dalam ini ada juga durub-durub ataupun kita kata muqaddimah yang menimbulkan bukan natijah tetapi aqim, tidak ada. Kerana apa? Kerana muqaddimah yang pertama tidak sama dengan muqaddimah yang kedua, dan muqaddimah yang kedua tidak sama dengan muqaddimah yang pertama, maka menatijahkan bukan natijah
tetapi aqim, iaitu menipu, iaitu tidak betul muqaddimah. Maka sebab itu memahami ilmu mantiq ini sangatlah penting bagi pelajar agama, khususnya kita ini umat Islam. Sebenarnya kata guru kami, kita ni umat akhir zaman, kita mempelajari ilmu mantiq, salah satu adalah sebenarnya kita ingin mengetahui bagaimana cara berfikirnya para ulama. Dahulu para ulama mengaji ilmu mantiq untuk digunakan memahami kalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah. Tetapi kita ini umat akhir zaman, kitab sudah ada. Ulama-ulama banyak tulis kitab. Tetapi timbul pada pertanyaan kita, kenapa mengaji lagi ilmu mantiq sedangkan kitab-kitab semua sudah ada, baca saja. Di sini kesilapan kita. Kita mempelajari ilmu mantiq bukanlah kita mutabik pada ulama yang terdahulu, iaitu memahami ilmu mantiq adalah untuk digunakan memahami kalam-kalam. Tetapi di akhir zaman ini kita mengaji ilmu mantiq adalah untuk melihat pola fikir para ulama bila mana dia berinteraksi dengan kalam-kalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Maka berdasarkan kita mengaji, maka kita dapat melihat luasnya ibarat. Luasnya ibarat. Masya Allah. Maka sebab itu, kita mengaji ilmu mantiq ini, maka kita katakan kita buat mengucap lah. Kalau kita nak cerca para ulama, kita akan mengucap. Kenapa? Kerana bila kita mengaji ilmu mantiq, kita akan melihat, luasnya ibarat. Ada juz'iyat, ada tasdiqiyat, ada tasawuriyat. Banyak. Maka semua ini adalah daripada kaedah-kaedah ilmu mantiq. Habis. Fahaka min usulihi qawaidah. Kita nak habiskan lagi. Fahaka min usulihi qawaidah. Fahaka min usulihi qawaidah. Haka tu dengan makna khus, isim fa'il dengan makna khus. Maka ambil olehmu akan kaedah. Wahaka min usulihi, maka ambil olehmu akan kaedah. Hal keadaan kaedah tu, tajma'u min fununihi fawaidah, itu sebahagian usulnya mantiq. Tajma'u, yang berhimpun ianya kaedah, min fununihi fawaidah, daripada caban-caban ataupun daripada fan-fan fawaid, akan beberapa faedah. Maka di dalam bait fahaka min usulihi qawaidah tajma'u min fununihi fawaidah, maka di dalam bait ini musannif dia memberi cadangan kepada kita bahawa kita perlu mempelajari ilmu mantiq ataupun perlu mempelajari kaedah-kaedah ilmu mantiq. Kerana apa? Yang pertama, ilat kita mengaji ilmu mantiq adalah ilmu mantiq ini adalah usul. Ilmu mantiq ini adalah merupakan suatu usul, ataupun kita panggil amrun kulli. Amrun kulli, iaitu pekerjaan tiap-tiap ataupun barang tiap-tiap. Yang mana dengan mempelajari ilmu mantiq berdasarkan kaedah-kaedah, maka kita akan membentuk juz'iyat yang lain daripada kebiasaan. Apabila kita melihat karangan para ulama, kita nak iktibar macam mana ni, atau makana, ataupun bagaimana ya'ulu bih ke, macam mana ni, ada, ataupun kaifahan kana ke, atau macam mana. Maka bila mana kita menguasai kaedah-kaedah ilmu mantiq, maka kita akan melihat juz'iyat. Bagaimana juzuk cabang surah yang mana lain daripada yang lain. Contoh kita kata, ulama nahwu kata, contoh ulama nahwu kata gini, bermula fa'il itu marfu. Maksudnya
tiap-tiap i'rab fa'il mesti dibaca marfu' bagi depan. Bila kita kata fa'il itu marfu', tidak semestinya kita katakan semua marfu' itu fa'il. Tetapi sebahagian marfu' itu fa'il. Faham tak? Contoh kita kata gini. Tu. Contoh tadi, bermula fa'il itu marfu'. Maka bila kita katakan ini contoh nahwu. Bermula fa'il itu marfu'. Maksudnya bermula fa'il, tiap-tiap fa'il mesti kita baca marfu'. Maka melalui kita katakan bermula fa'il itu dibaca marfu'. Maka bukan bererti semua marfu' itu fa'il. Tidak. Tapi sebahagian daripada marfu' adalah salah satu dia adalah fa'il. Sama juga istilah dalam ilmu mantiq, iaitulah mujabah kulliyah itu akas dia adalah mujabah juz'iyah. Maka ini melalui kaedah-kaedah ini dia akan menimbulkan juz'iyat surah-surah yang ada di dalam kitab-kitab para ulama. Ini contoh yang mudah kita kata. Contoh yang mudah kita kata. Tak ada. Minta maaf, lain kurang. Sikit lagi. Samaituhu bisulami munawraqi yarqa bihi sama'u ilmi mantiqi. Aku namai akannya karangan ni akan sulam munawraq yang dapat dilanjutkan dengannya sulam munawraq bihi sama'u ilmi mantiqi akan langit ilmu mantiq. Maka musannif dia menamakan karangan dia ini adalah dengan nama sulam munawraq. Iaitulah mendahulukan nun daripada ra. Sebahagian para ulama ada menamakan bukan munawraq tetapi murawnak, iaitu mendahulukan ataupun taqaddum ra mutaakhir nun. Kalau di dalam cetakan kita ini mendahulukan nun dan mentakhirkan akan ra. Itu tidak ada masalah nak baca sulamul munawraq ataupun sulamu murawnak. Itu perbezaan para ulama saja. Kemudian melalui karangan kecil ini kita berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah dengan ilmu mantiq ini sekurang-kurangnya bila mana kita mengetahui daripada matan mantiq, maka kita nampak bagaimana para ulama menyusun kaedah-kaedah yang ada di dalam ilmu mantiq. Kerana nak mengetahui mantiq tidak hanya kepada matan, maka memerlukan kepada syarih-syarih yang lebih mutawalat, yang lebih panjang. Tetapi sekadar-kadar untuk kita tahu, sekadar-kadar untuk kita faham, maka matan ilmu mantiq ataupun matan sulam munawraq ini sudah mencukupi. Kemudian wallahu arju an yakuna khalisan. Wallahu arju an yakuna khalisan. Ya.
Wallahu arju an yakuna khalisan liwajhil karim laisa khalisa, dan akan Allah aku harap bahawa ada ianya karangan musannif ni, an yakuna itu yang bersih, yakuna khalisan itu yang bersih bagi zat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang tiada ianya Allah. Laisa khalisan itu yang kurang. Maka musannif bila mana dia menulis kitab dia ini, dia berdoa kepada Allah dan dia mengharapkan kepada pertolongan Allah agar supaya dia mengikhlaskan hati dia bila mana dia menulis kitab Sulam Munawwarah, agar supaya berbetul-betul hati dia menuju kepada Allah. Maka tiap-tiap para ulama bila mana mereka menyusun ataupun menulis kitab, mereka tidak tinggal daripada bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam kitab-kitab Tabaqatu ulama ataupun Tabaqatu Syafi'iyah, para ulama-ulama mereka sebelum daripada menulis kitab, mereka terkadang sembahyang 2 rakaat. Terkadang kalau kisah daripada musannif Ajurumiyah, beliau melempar kitab beliau itu di dalam laut agar supaya kalaulah kitab aku ini ada bermanfaat kepada umat, maka kau selamatkanlah karya aku ini. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat hati musannif, maka dia mendapati dia menjadikan kitab itu, kitab Jurumiyah itu terselamnya daripada air. Maka ini salah satu arju'an yakuna khalisan, daripada musannif berharap berbetul-betul hati kepada Allah agar supaya dia tulis ini kalaulah tidak bersabit daripada ada keizinan ataupun bersabit daripada kita katakan iradah qudrat Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak dapatlah buat kitab ini sampai habis. Di dalam kitab Mutabaqah Syafi'iyah ada menulis bahawa terkadang ada para ulama mereka ini ada kemampuan menulis kitab. Ada kemampuan menulis kitab, tapi Allah Taala tidak menghendaki beliau ini menulis kitab. Tapi mereka ini berkemampuan tulis kitab tapi tidak berkemampuan. Maka ini tidak ada iradah daripada Allah. Maka sebab itu musannif dia berdoa kepada Allah agar supaya Allah Taala ada mengizinkan, dengan makna meniradahkan, dengan makna menggerakkan musannif ini menulis kitab sampai habis. Ini salah satu bentuk bermunajat para ulama kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an yakuna nafi'an lil mubtadi bihi ila mutawwalati yahtadi, dan bahawa ada ianya karangan aku ni itu yang bermanfaat, ianya karangan lil mubtadi, bagi orang yang baru belajar. Maka bihi ila mutawwalati yahtadi, sabit dengannya, dengan karanganku itu terpetunjuk ianya seseorang siman itu kepada kitab-kitab yang luas perbahasannya. Maka musannif memberi gambaran kepada kita ataupun memberi, kita katakan, harapan bahawa kitab dia ini, dia berdoa kepada Allah agar supaya kitab Matan Sulam Munawwarah ini memberi manfaat kepada orang, khususnya orang yang mubtadi, orang yang baru belajar. Maka bila mana orang yang baru belajar, kitab aku ini moga-moga orang yang baru belajar bagi mubtadi itu, moga-moga dia mendapat petunjuk. Sebagai apa? Wusulil mutawwalati, iaitulah menjadi jambatan ataupun menjadi, kita katakan, jalan untuk mencapai kitab-kitab yang lebih panjang ataupun kitab-kitab yang besar. Maka kitab aku ini sekurang-kurang dia memberi gambaran dahulu ataupun memberi kita katakan tasawur bagaimana mantik.
Nak menyelang keadaan mantik, maka berhajat kepada kitab-kitab syarih. Maka kitab aku ini bagi mubtadi saja, maka jangan kata musannif. Ini salah satu musannif nak beri ingatan kepada kita, bila mana kita, khususnya orang yang mengajarlah kitab mantik ataupun matan sulang, tidak berlebih-lebih di dalam menhuraikan makna bagi syarih, kerana kitab matan ini memang digunakan untuk bagi mubtadi saja. Bagi orang yang sudah mutawassit ataupun mubtadi ataupun muntahi, mereka tidak lagi kita kata tidak lagi kita kata tidak layak lagi mengaji kitab matan. Mereka nak mengetahui lebih tinggi, maka kitab ini hanyalah bagi para pemula. Tetapi nak menjadi wusul bagi mutawwalat, iaitu perlu kepada matan ini. Tapi kalau matan ini belum lagi lunas, belum lagi khalas, maka kita kena berlazim-laziman untuk mengetahui matan ini, kerana daripada matan inilah akan muncul idahu mubham, muncul daripada Qawaisi, muncul kitab Sabban, muncul kitab banyak kitab-kitab mantik syarih. Maka daripada kitab mantik yang besar-besar ini daripada kitab matan yang kecil, iaitu matan Sulan Munawwaraqi fi ilmi mantiqi. Alhamdulillah kita telah habis matan muqaddimah. InsyaAllah esok kita akan sambung pada kata faslun fi jawazi ishtighali bihi, iaitu satu fasal yang menjelaskan tentang harusnya kita bersibuk-sibuk di dalam ilmu mantik. Sebahagian para ulama mengharamkan dan sebahagian para ulama mengharuskan. InsyaAllah kita akan berbincang esok siapa para ulama yang mengharamkan ilmu mantik dan bagaimana keadaan yang diharamkan tu. Dan ada ulama yang mengharuskan belajar ilmu mantik dan bagaimana keadaan belajar ilmu mantik. Maka hukum di sini ada haram, ada harus. Ada haram, ada harus. InsyaAllah moga-moga Allah Ta'ala memberikan kita petunjuk untuk belajar ilmu mantik. Semoga-moga Allah Ta'ala membuka kefutuhan kepada kita supaya memahami kutub-kutub ataupun ilmu-ilmu yang ada di dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati kita, insyaAllah ta'ala amin. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati kita. Mohon maaf di atas kita katakan kecacatan ataupun tidak teratur kita katakan pertuturan saya, kerana saya baru belajar bercakap seorang-seorang dalam handset ni. Moga-moga menjadi inspirasi kepada saya. Moga-moga doa tuan-tuan, sahabat-sahabat mengiringi saya, insya-Allah subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alna aqidatan ahlus sunnati wal jamaah minal asyairah wal maturidiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.